Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan yang kedua pengurusan sumber manusia SKPM 3033 iaitu kajian praktis dan pembentangan video. Saya Nazlina binti Yusof A174907 dan rakan saya iaitu Nur Syazwani binti Muhammad Razi A175335. Next. Malaysia mengalami jumlah kemasukan warga asing yang besar di dunia, terutamanya sebagai buruh berkemahiran rendah. Malaysia telah mengalami masalah kekurangan buruh dalam sektor-sektor utama iaitu pembinaan, perdagangan, perindustrian dan perkhidmatan. Pekerja asing atau buruh asing merupakan pekerja yang berasal daripada negara luar yang datang bekerja di Malaysia bagi sesuatu tempoh tertentu. Ianya juga dikenali sebagai buruh ekonomi. Hasil kajian mendapati pekerja asing telah membawa manfaat dalam proses pembangunan negara Malaysia dalam pelbagai sektor. Namun begitu dengan jumlah mereka yang semakin meningkat dan mencecah jutaan orang telah mengganggu gugat ekonomi dan masyarakat tempatan. Globalisasi telah mewujudkan satu fenomena baru dan memberi impak yang berbeza ke atas pembangunan ekonomi antara negara terutamanya negara maju dan negara membangun. Namun kebanyakan negara membangun cenderung tinggal terbelakang dalam arus globalisasi berbanding negara maju. Ketidaksamaan keupayaan dalam menghadapi arus globalisasi menyebabkan pencapaian ke arah pembangunan ekonomi antara negara berbeza-beza. Proses globalisasi telah menyebabkan ketidakseimbangan yang luas dari segi teknologi, agihan sumber, tingkat pengeluaran serta akses kepada kewangan dalam kalangan penduduk dunia dan selanjutnya menyumbang kepada agihan pendapatan global yang tidak seimbang. Ketidakserataan ekonomi antarabangsa akan berterusan ekoran daripada corak perkembangan arus globalisasi. Antara impak kepada globalisasi ke atas pertumbuhan ekonomi dunia adalah seperti berlakunya perbezaan jurang pendapatan, jurang pelaburan labu asing, jurang perkembangan ICT, migrasi antarabangsa sama ada pendatang asing atau pelarian, globalisasi ekonomi, isu alam sekitar serta implikasi terhadap dasar dalam sesebuah negara. Saya serahkan kepada rakan saya. Okay. Kesan globalisasi akan dirasai oleh semua negara dan masyarakat di dunia sama ada kesan baik seperti kemajuan teknologi yang mempercepatkan perhubungan atau kesan buruk seperti kemasukan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti jenayah terancang. Isu rentas sempadan pendatang asing merupakan isu global, ianya turut berlaku di negara-negara sedang membangun dan negara maju yang mempunyai pelbagai faktor daya tarikan seperti peluang ekonomi, pekerjaan, kestabilan, keamanan serta untuk mendapatkan perlindungan. Negara Amerika, Kanada, Australia, Malaysia dan Arab Saudi antara negara-negara yang menjadi pilihan pendatang asing sama ada secara sah atau tidak sah. Justru dengan kemasukan pendatang asing ini, pelbagai masalah dari aspek ekonomi, sosial dan keselamatan negara mahupun masyarakat telah timbul dalam negara destinasi. Keselamatan membawa erti bebas daripada ancaman, manakala dalam disiplin pengajian politik, istilah ini boleh merujuk kepada keselamatan ekonomi dan keselamatan politik. Dalam kajian keselamatan, istilah ini dikaitkan dengan keselamatan negara iaitu idea asalnya dicetuskan oleh Amerika Syarikat selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Oleh demikian, keselamatan negara di sini bermaksud mempertahankan sempadan negara daripada ancaman musuh dan ketenteraman asing supaya negara terus aman dan berdaulat. Krisis ekonomi Asia merupakan era penghijrahan berskala besar masyarakat dunia kerana kebanyakan dari mereka ini kehilangan punca rezeki, diberhentikan kerja ataupun muflis. Krisis ekonomi 1997, 1998
telah menjejaskan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Korea Selatan, Jepun, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Salah satu kesan dari krisis ekonomi telah berjaya mengancam keselamatan insan dan memaksa masyarakat negara berhijrah mencari peluang ekonomi. Ketika ekonomi berada dalam pengembangan, permintaan ke atas barang-barang dan perkhidmatan akan meningkat kerana terjadinya peningkatan dalam pendapatan serta kejatuhan dalam pengangguran. Lantaran itu, perkhidmatan ke atas buruh juga akan meningkat. Sebaliknya, jika sesebuah ekonomi berada dalam kemelesetan, ini akan menjejaskan permintaan ke atas barang-barang perkhidmatan kerana terjadinya kejahatan dan tingkat pendapatan serta pengangguran meningkat. Maka akan mengakibatkan permintaan ke atas barang-barang dan perkhidmatan juga akan jatuh. Ini seterusnya akan mengurangkan tenaga kerja. Dalam ekonomi buruh, tenaga kerja definisikan sebagai mereka yang berada dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun, sama ada bekerja atau penganggur. Ini tidak termasuk oleh orang-orang dalam kumpulan umur yang sama yang dilaporkan tidak bekerja, tiada pekerjaan dan tidak mahu bekerja. Terusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya Malaysia mempunyai cabaran-cabaran yang baru untuk mengekalkan keamanan kehidupan masyarakat dan keselamatan negara dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Pendatang asing dengan izin sebagai pekerja dan pelarian. Okay, ahli akademik telah menyatakan bahawa musuh nombor 2 negara kini adalah pendatang asing yang datang ke Malaysia. Mereka ini datang dan pulang secara sah atau tidak sah serta kedatangan mereka ini semakin meningkat. Okay, ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai pelbagai masalah dan cabaran buat negara kerana mereka ini datang ke Malaysia dalam bilangan yang ramai. Dan kini negara sedang menghadapi cabaran dalam menangani isu ini dan masalah yang ditimbulkan oleh mereka ini seperti yang kita boleh lihat iaitu pergaduhan, pengedaran dadah, pecah rumah, bunuh, kerosakan harta benda dan sebagainya. Okey, pekerja asing di Malaysia dilihat saban tahun menunjukkan peningkatan dalam jumlah pengambilan untuk memenuhi sektor-sektor membangun, iaitu dalam pembangunan, perkhidmatan dan domestik. Okey, diakui bahawa pendatang asing sah maupun parti mempunyai peranan besar kepada negara Malaysia. Mereka ini jentera pembinaan infrastruktur, pembangunan dan memenuhi keperluan syarikat-syarikat tempatan. Mereka ini dibayar upah yang murah, tak bekerja terlasak dan mempunyai keberanian bekerja yang luar biasa dan mempunyai keberanian bekerja yang luar biasa dan menjadi buruh binaan bangunan yang tinggi. Pada 2020, kerajaan telah mengumumkan permohonan pendaftaran 1.5 juta daripada Bangladesh untuk bekerja di Malaysia. Angka ini menjadi bolaan hangat kerana jumlah yang besar dan kemarahan semasa namun bagi kerajaan mereka ini amat diperlukan dalam industri-industri Malaysia yang sedang persak membangun dan sektor-sektor yang tidak mendapat sambutan daripada warga tempatan. Berhubungan dengan itu, pendatang asing yang bekerja di Malaysia juga telah menimbulkan pelbagai masalah. Jenayah setempat seperti rompakan, pembunuhan, pergaduhan dan sebagainya yang menyumbang kepada ancaman keselamatan insan masyarakat. Lantas memburukkan imej Malaysia di persada antarabangsa. Demikian itu, usaha gigih Malaysia mesti diambil untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan parti ke satu tahap yang mudah diurus. Kerajaan dan para pembuat dasar perlu mencari kaedah baru kerana strategi yang ada sekarang tidak jelas dan tidak berkesan. Proses pemutihan
pengampunan dan pengusiran secara membendung percambahan polisi parti mesti dikaji semula kerana tanda-tanda yang menunjukkan strategi ini adalah counterproduktif, iaitu ia akan menggalakkan perkembangan parti dan bukan mengurangkannya. Punca kehadiran parti mesti dikenal pasti dan membuat dasar perlu juga dijaga. Berusaha mencari formula terbaik bagi membendung pertambahan jumlah mereka. Seterusnya, membantu penempatan warga tempatan dalam proses mendapatkan pekerjaan. Kita tidak mahu dengar berulang kali alasan kerajaan menyatakan sektor pembinaan, perladangan, perkilangan tidak diminati oleh warga tempatan. Maka sebab itu peluang ini diberikan kepada warga asing. Sudah sampai masanya kerajaan memberi penekanan kepada warga tempatan dengan menyelesaikan melalui dasar-dasar yang lebih praktikal seperti dasar gaji, skop kerja, latihan, insentif yang berpatutan serta melatih tenaga tempatan sehingga mahir dan berminat dalam sesuatu sektor. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.